Pilihan Raya Negeri Melaka yang bermula pagi ini dengan proses penamaan calon di 28 pusat penamaan akan menyaksikan suasana norma baru dalam perjalanan pilihan raya di negara ini. Dibuka sejak jam 9 pagi tadi dengan bakal calon diberi tempoh sejam sehingga 10 pagi untuk mengemukakan borang pencalonan. Dan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19, hanya calon, pencadang dan penyokong calon atau mana-mana dua orang daripada mereka atau mana-mana seorang daripada mereka dibenarkan masuk ke pusat penamaan. Dan untuk itu, kita terus sahaja ke Lendu di Masjid Tanah bersama wartawan Khairul Rizwan Azizan. Khairul, mungkin boleh ceritakan suasana norma baru di sana, Khairul? Baik, terima kasih Asrul. Di Serpentas, Assalamualaikum, salam sejahtera. Langsung bersiaran dari Dewan Kompleks Japarun di Lendu ini. Kita bawakan kepada anda di penamaan calon bagi PRN Melaka di Dun Lendu ini. Dan kita pun sudah berada di sini sejak jam 8 pagi tadi. Kalau dapat anda saksikan di belakang saya ketika ini, beberapa calon telah pun tiba di lokasi ini. Kalau saya sempat saksikan sebentar tadi, kalau di belakang saya ketika ini, iaitu Ketua Menteri Melaka iaitu mewakili daripada Barisan Nasional Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dan juga calon daripada Perikatan Nasional Meja Bersara Abdullah Mahadi, dan sebentar tadi saya dimaklumkan juga calon daripada Pakatan Harapan iaitu Muhammad Asri Ibrahim pun telah masuk ke dalam Dewan, yang mana proses penyerahan calon di sini akan telah bermula pada jam 9 pagi tadi hinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan seperti SPR memaklumkan sebelum ini, hanya 3 individu sahaja yang dibenarkan untuk memasuki ke dalam pusat penamaan calon, iaitu calon, penyokong dan juga pencadang. Itu semua bagi memastikan, maklumlah ketika ini ketika negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19, dan juga seperti dimaklumkan SPR juga, semua penyokong mana-mana calon tidak dibenarkan untuk berada di luar pusat penamaan calon kerana dibimbangi boleh mengakibatkan penularan lagi COVID-19 ini. Dan kalau dapat saya kongsikan kepada anda juga, semalam Polis Melaka juga telah memaklumkan bahawa mereka telah menubuhkan pasukan khas untuk memantau mana-mana individu yang berkumpul di luar pusat penamaan calon, dan kalau didapati bersalah, mereka boleh dikenakan tindakan mengikut pengawalan penyakit berjangkit 1988 Akta 342. Baik, saya kira itu saja laporan yang dapat saya kongsikan. Pada jam 10 pagi nanti kita akan kongsikan kepada anda pengesahan calon yang akan bertanding, sama ada 3 penjuru setakat ini, 3 penjuru, ataupun mungkin selepas ini akan ada lagi calon-calon daripada bebas yang akan turut bertanding di Dewan Undangan Negeri Lendu ini. Untuk laporan seterusnya kita bersama dengan Fazilah. Silakan Fazi. Ya, Khairul, terima kasih dan Assalamualaikum. Ya, saya kini berada di Dewan Kompleks Japarun Tanjung Bidara, di mana calon yang bakal bertanding bagi kerusi N02 Tanjung Bidara akan membuat pencalonan. Dan sebenarnya jam 8.03 pagi tadi, calon pertama daripada Pakatan Harapan iaitu Zainal Hassan yang paling awal tiba. Diikuti jam 8.51 iaitu calon daripada Bersatu yang juga mewakili Perikatan Nasional Datuk Mas Ermiyanti Samsudin pula tiba. Diikuti beberapa minit kemudian calon daripada UMNO iaitu Datuk Abdul Rauf Yusof. Dan kini kedua-dua calon iaitu Zainal dan juga Datuk Mas Ermiyanti telah pun masuk untuk membuat pencalonan. Manakala jika anda lihat di belakang saya kini, Datuk Rauf masih lagi menunggu untuk masuk untuk membuat pencalonan. Sedia maklum ya, 3 calon dari 3 parti berbeza ini telah mengumumkan calon masing-masing, dan setakat ini hanya 3 parti ataupun 3 calon yang datang setakat jam 9 pagi tadi. Dan sebenarnya di Dun Tanjung Bidara ini adalah, hakikat sebenarnya adalah pertempuran yang terarah kepada 2 calon, iaitu Datuk Seri Rauf yang juga Ketua UMNO bahagian Masjid
Tanah dan juga Datuk Mas Ermiyanti yang juga calon daripada Bersatu mewakili Perikatan Nasional, diikuti calon daripada Pakatan Harapan yang mencalonkan Zainal Hassan. Dan Datuk Rauf sebenarnya adalah muka baharu dalam pilihan raya ini, manakala Mas Ermiyanti pula telah terlibat dalam pilihan raya sejak PRU ke-13 lalu. Dan untuk makluman juga ya, pada PRU ke-13 Mat Rawi ataupun Datuk Mat Rawi Mahmud telah pun menang sebagai wakil rakyat di sini pada PRU ke-13 dan juga ke-14. Dan pada PRU ke-13 Datuk Mat Rawi telah pun menang dengan majoriti 4,240 undi selepas menewaskan calon PKR Datuk Halim Bachir dan juga calon dari PAS Imran Abdul Rahman. Dan sebenarnya Tanjung Bidara ini juga dianggap sebagai kubu kuat Barisan Nasional susulan daripada kemenangan Mat Rawi juga. Dan saya kira juru kamera Nurliza mungkin boleh tunjukkan keadaan sekitar di sini. Keadaan di sini terkawal mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan, iaitu hanya 3 orang saja dibenarkan masuk, termasuklah calon, pencadang dan juga yang mencalonkan. Dan keadaan di sini juga dikawal dengan rapi oleh Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. Dan saya kira itu sahaja laporan kami dari Tanjung Bidara ini. Kita kembali ke Sri Pentas. Silakan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Fazi dan juga Khairul di Melaka.